kasih Hajar. Masya Allah. Okey. Subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Pertamanya, marilah kita panjatkan pujian-pujian, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita menanam pohon syurga Allah. Subhanallah. Tajuk kita hari ini iaitu mahar untuk syurga. Mahar ataupun mas kahwin, kan, mahar untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya Abu Hurairah sedang menanam tanaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku memberitahu, maukah kamu menanam satu tanaman yang lebih baik daripada ini? Ia merupakan tanaman syurga." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar." Masya Allah. Itu merupakan tanaman-tanaman syurga. Setiap kali kita menyebutkannya dengan hati yang ikhlas, dengan tenang, dengan khusyuk, insya-Allah kita sedang menanam tanaman di syurga. Mudah-mudahan besok kita akan berada di syurga Allah untuk memetik tanaman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu mahar yang pertama lah tu nak disebutkan. Masya Allah, sama-sama kita mulakan dengan pujian-pujian kepada Allah, insya-Allah ya, para jemaah wanita sekalian. Ni buat-buat macam tak kenal saya lah ya, macam lama tak jumpa lah, macam tu lah. Okey, wahid, isnain, salasah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kuat lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan tanaman itu ditanam dengan keikhlasan hati kita, kekhusyukan kita. Kemudian mudah-mudahan tanaman itu tumbuh dengan baik untuk tiba masanya kita memetiknya di syurga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah dengan selawat sebentar nanti, maka bersama dengan kita para malaikat yang akan menyampaikan salam dan selawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita yakini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam." Di sisi Allah ada para malaikat, ada malaikat yang menyampaikan salam dan selawat daripada umatku. Subhanallah. Jadi sama-sama kita luangkan sedetik untuk membacakan selawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'aina, qantu ya wajha sururi, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Subhanallah. Kita telah pun menanam insya-Allah tanaman di syurga. Kemudian kita telah pun membina satu hubungan cinta yang kuat dengan Rasulullah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku di padang mahsyar kelak adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan itulah tanda hubungan kita ni nak ukur rapat ke tidak. Di kalangan kita ni kita tidak tahu siapakah yang paling rapat dengan Rasulullah. Tetapi yang jelas Rasulullah kata orang yang paling dekat, paling rapat denganku ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Subhanallah, seterusnya, mahar seterusnya untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terus masuk tajuk, kemudian terus buat, insya-Allah. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibina baginya istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak lagi hadis tentang fadilat kelebihan surah Al-Ikhlas. Maka insya-Allah sebagai mukadimah juga pada hari ini, mungkin hari ini kita belum buat lagi. Jadi marilah sama-sama kita membina istana ataupun kediaman kita di syurga Allah dengan sama-sama membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, dan cuba kita lihat berapa minit yang diperlukan. Boleh tengok jam ke, tengok berapa minit untuk 10 kali surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sekejap. Pada jemaah sekalian, setiap kali baca cuba bayangkan maksud. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Kita nak kosongkan pergantungan kita pada manusia, pada harta benda, pada kedudukan, pada nama. Semua itu tidak ada apa-apa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang benar-benar dalam membacanya, Allah beri keistimewaan memiliki hati yang ikhlas. Dan kita tahu hanya al-mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas sahaja, syaitan tak boleh ganggu, tak boleh nak tipu daya dia. Nafsu juga tidak boleh mengalahkannya. Dan orang-orang yang ikhlas inilah antara VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Baru baca sekali ya. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup tak lagi? Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhanallah, mudah-mudahan terbinalah istana dan kediaman kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhirnya, bukan penutup ceramah ya, yang terakhirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang membawa maksud dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah, yang akan memberatkan timbangan amal, memberatkan mizan. Jadi sekarang kita nak mengucapkan dua kalimah untuk memberatkan mizan kita, untuk memberatkan timbangan amal soleh kita. Kita akan berada di satu tempat yang dipanggil Al-Mizan, iaitu tempat dihisap. Kita tak akan boleh berganjak daripada Al-Mizan sebagaimana tak selesai. Namun apabila amal soleh kita lebih berat daripada amal keburukan, insya-Allah kita akan terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersabda dua kalimah. Dia ada lagu dia kan. Mari sama-sama kita nasyid sikit. Kalau siapa yang ingat, saya ni kejap cabut, kejap letak. Sebab bila cabut ni dia kuranglah sikit audio tu. Jadi sama-sama kita je. Wahid isnaini salasa. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya,
Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah. Maksudnya saya bukanlah buat lagu sangat tu, sekadar ada melodi sikit je. Jadi insyaAllah sama-sama kita ulang lebih kurang 10 kali zikir ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah, kita menanam tanaman syurga, kita membina istana di syurga, kita membina hubungan cinta dengan Rasulullah. Kemudian yang akhirnya kita menambahkan pemberat kepada mizan kita, timbangan amal soleh kita. Mudah-mudahan 4 mahar untuk syurga Allah itu menjadi amalan harian kita. Dan syukur kepada Allah kerana pada tengah hari yang barakah ini Allah takdirkan, Allah pilih kita, dan syukur para jemaah sekalian tak pulang semula, tak balik. Walaupun dengar bukan Ustazah Hafizah Musa, maksudnya digantikan pula dengan Ustazah Dayang, selalu dah nengok dan selalu jumpa. Mungkin ada yang patah balik kot tadi tu kan. Mungkin ada yang balik semula, tak apa, wallahu alam, tak ada masalah. Tidak ada apa-apa pun, kecuali mungkin sedikit kerugian sama-sama tidak melakukan zikir pada hari ini. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Surau Qudwah kerana sudi menerima kunjungan saya. Seterusnya, sebab saya memang selalu dengan jemaah sini 2 minggu sekali, tapi Allah mengaturkan pertemuan ni setelah lama tak jumpa, betul kan? Bulan Ramadan, kemudian Aidil Fitri, sebenarnya dah lebih 2 bulan lebih juga kita ni tak jumpa. Jadi kalau tak rasa rindu, buat-buat rindu boleh. Nanti buat-buat excited macam tu. Saya okey je, Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Masya Allah, saya pun baru juga terima mesej daripada Fadilah Ustazah sendiri. Ustazah Hafizah Musa mesej saya, minta sangat, minta Ustazah, dan saya memang tahu kondisi kesihatan dia. Cuma saya tak nyatakan secara langsung, takut orang ramai yang risau. Sebab saya tahu keadaan kesihatan dia daripada kakak dia, kemudian daripada dia sendiri. Jadi Ustazah Hafizah Musa tidak akan semudahnya untuk membatalkan ataupun meminta ganti. Bahkan sebenarnya Ustazah Hafizah dah berapa kali minta juga dengan saya menggantikan beberapa siri kuliah beliau, esok dan sebagainya. Tapi saya sendiri pun dalam keadaan fasa menghadapi juga masalah kesihatan, yang diberi amaran demi amaran juga daripada pihak doktor. Sebab ada beberapa komplikasi juga dengan kandungan kali ini, dan insya-Allah mungkin akan selesailah urusan ini pada minggu hadapan. Doakanlah Allah permudahkan. InsyaAllah. Kalau ikutkan dia tu bulan depan, tapi sebab ada sesuatu mungkin disegerakan. Mungkin ada sesuatu, satu perkara lah benda. Jadi sebenarnya pada hari ini, Masya Allah, hakikatnya Allah lah yang kita merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, manusia merancang, kita merancang. Saya tahu bagaimana Surau Qudwah seronok nak terima Ustazah Hafizah Musa. Saya tahu macam mana AJK bertungkus lumus. Sebab hari tu pun saya ada jumpa salah seorang AJK, dia kata kami sedang sibuk buat persiapan Ustazah Hafizah nak datang. Saya tahu berapa lama hebahan dibuat. Saya tahu banner yang dinaikkan, Masya Allah. Saya tahu harapan semua orang ni. Kan? Jadi bolehlah bayang muka saya macam muka Ustazah Hafizah. Jadi saya mungkin tidak selembut, sedamai Ustazah Hafizah.
Sebab saya Ustazah Asma yang tegas. Bukanlah tegas sangat kan, dengan cara yang berbeza. Jadi berbahagialah dengan apa pun pemberian Allah. Kita mengharapkan di hadapan ni Ustazah Hafizah, tapi Allah beri Ustazah Asma. Berbahagialah kita, dan saya juga sedang berbahagia dengan jemaah sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ya Jami' yang mengumpulkan kita pada saat ini, Allah juga akan kumpulkan kita kembali di syurganya. Jadi tajuk kita pada hari ini kan pandai Ustazah kan, dia mula ngezikir itu pun dah 15 minit tadi. Jadi jimat dah masa tu kan. Sebab tiba-tiba jadi blur. Nak ganti orang yang hebat ni, nak ganti orang yang alim ni dengan harapan yang sangat tinggi. Lepas tu saya jadi agak sukar, macam mana nak menyampaikan depan orang yang dah selalu saya cakap. Macam mana nak pilih tajuk dan menyampaikan satu yang supaya tak bertindan, yang tak selalu saya dah biasa ulang-ulang. Jadi saya pilih satu tajuk yang Allah bagi ilham dalam perjalanan tadi. Sebab benda pun mengejutkan. Sebab saya pun baru sampai daripada KL juga, ada program di Jawi pagi tadi. Tajuknya ialah mahar untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian saya bawakanlah kitab ini, iaitu Destinasi Terakhir, iaitu Final Destination, Jannah atau Jahannam, tajuk dia. Na'udzubillah. Kalau kita tak nak dengar pasal neraka ni, nak dengar pasal syurga je. Tapi kita perlu tahu juga tentang neraka supaya kita tidak tergolong di kalangan ini. Tapi hari ini kita memang nak cakap tentang syurga sahaja. Subhanallah. Jadi di antara mahar yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini ialah, tiba-tiba tak jumpa ni, mana ni? Kan kita main tanda-tanda tadi. Kan main bercakap je kan. Yang saya nampak ni bidadari ni. Okey, subhanallah. Di syurga terdapat lembah, sedangkan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang kita sebutkan tadi. Cuma saya nak sebutkan hadisnya. Hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika aku di Isra' Mi'rajkan. Nabi kata, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' perjalanan daripada Mekah ke kepada Baitul Maqdis di Palestin. Mi'raj pula perjalanan daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam proses Mi'raj inilah, daripada satu langit ke satu langit dan seterusnya, Allah banyak membentangkan gambaran syurga dan gambaran neraka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Muhammad, Masya Allah, Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam daripadaku dan beritahu kepada mereka bahawa syurga berupa tanah yang baik. Maksudnya Nabi Ibrahim sebut, sampaikan salam daripadaku kepada umatmu dan bagi tahulah kepada umatmu, syurga merupakan satu tanah yang baik, air yang tawar dan beberapa lembah. Sedangkan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ini merupakan riwayat Tirmizi dan mengatakan hadis ini adalah hadis hasan gharib. Membawa maksud hadis ini ada pada kedudukan yang baik. Jadi ini di antara tanaman ataupun mahar untuk syurga Allah yang kita selalu baca selepas solat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam? Lalu Abu Hurairah menjawab, tanaman ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, adakah kamu mahu aku tunjukkan tanaman yang lebih baik daripada semua ini? Iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap daripada semua ini akan memberikan kepadamu satu pohon di syurga kelak. Subhanallah.
Seterusnya riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengatakan subhanallahil azimi wa bihamdi, maka ditanam untuknya suatu batang kurma di syurganya. Subhanallah. Maka seterusnya, sebenarnya saya cari ada satu hadis yang menyebutkan tentang kalimah syurga, iaitu kalimah la ilaha illallah. Subhanallah. Kunci syurga adalah kalimah la ilaha illallah. Abu Daud At-Tayalisi berkata, kami diceritakan oleh Salim bin Mu'az Ad-Dibbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama-sama kita hayati hadis Nabi ni, pendek sahaja tapi sangat mendalam. Miftahus salah al-wudu. Nabi kata anak kunci kepada solat adalah wudu. Betul kan? Kita tak boleh buat solat selagi mana tak ambil wudu. Pembuka kepada solat adalah wudu. Wa miftahul jannah as-salah. Dan anak kunci kepada syurga adalah solat. Maka mahar seterusnya, berapa banyak mahar dah ni? Mahar untuk syurga Allah seterusnya ialah solat. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan pergi kepada para ahli kitab, lalu mereka akan bertanya kepadamu mengenai kunci syurga. Maka katakanlah kuncinya adalah syahadah bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Subhanallah. Seterusnya saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Kita selalu dengar firman Allah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sampaikanlah berita gembira, InsyaAllah, kepada bakal-bakal penghuni syurga Allah. Mudah-mudahan kita adalah bakal penghuni syurga Allah. Pertamanya tadi, daripada tadi saya terdetik nak cakap, saya nampak ibu-ibu muslimat sekalian hari ni lawa-lawa, tak macam kuliah biasa saya hadir. Betul tak? Cuba tengok orang sebelah. Cuba tengok. Nampak tak macam lain sikit penampilan hari ni? Ada yang rasa sama, tapi mata saya ni boleh tangkap beberapa orang. Saya kata sebelum ni tak pernah nampak macam ni. Saya rasa sebenarnya aura tu sebab nak jumpa Al-Fazilah, Datuk Dr. Ustazah Hafizah Musa kan, pendakwah selebriti kan. Jadi masing-masing nak ambil gambar, betul kan? Jadi dah ready sikit. Pilih tudung tu tak macam tudung biasa kuliah 2 minggu sekali tu. Muka tu nampak macam muda, umur 33 tahun. InsyaAllah. Sebab apa ni? Sebab insyaAllah umur penghuni syurga, Nabi kata dalam satu riwayat, berumur 33 tahun. Sebab tu saya nampak ni macam 33 belaka ni. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan. Inilah wajah-wajah bidadari syurga, penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau tak ambil gambar dengan saya tak kecil hati. Jangan risau. Okey. Jadi kita harus, bila dengar ni ada khabar gembira ni, Rasulullah, bukan Rasulullah, firman Allah. Allah nak beri khabar gembira kepada kita ni. Allah gembirakan kita saat di dunia lagi. Dan Allah minta kita bertahanlah dengan ujian dia. Tapi Allah nak bagi tahu siap-siap berita gembira kepada bakal penghuni syurga Allah. Firman Allah yang bermaksud, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Wa amilus solihat. Kita baca firman Allah sebenarnya banyak. Banyak yang Allah akan gandingkan ahli syurga Allah. Ada 2 sifat utama ni. Orang yang beriman, wa amilus solihat. Beriman, tanda beriman, amal soleh.
Memang pun kita selalu sebut bukan solat kita yang bawa kita ke syurga, bukan ibadah kita yang bawa kita ke syurga, bukan sedekah yang bawa kita syurga, tapi rahmat Allah yang bawa ke syurga. Tetapi untuk dapat rahmat Allah dengan semua ibadah tadi, faham kan? Memang kita hanya layak untuk masuk syurga Allah dengan rahmatnya, tetapi laluannya amilus salihat, mereka yang beramal salih. Sebab itu saling berkait. Untuk dapat rahmat Allah mesti sentiasa memperbanyakkan amal soleh. Allah berfirman, khabarkanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap daripada mereka diberikan rizki buah-buahan dalam syurga. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya isteri-isteri yang suci. Ni ada dua orang ustaz kita ni. Isteri-isteri yang suci. Kalau kat dunia ramai yang tak berani isteri-isteri, berani isteri saja. Tetapi disebutkan dalam hadis, antaranya hadis Nabi SAW, seorang lelaki yang soleh dikurniakan 2 orang isteri di syurga, sehingga 72 orang isteri, dan boleh memiliki dikurniakan bidadari sehingga beratus-ratus ataupun ribu bidadari. Seronoklah mereka. Kita tak payah rasa cemburu lah. Subhanallah, tak ada cemburu di syurga Allah. Dan saya jumpa dalam kitab ini juga ada membicarakan, ini menyatakan bahawasanya wanita lebih ramai di syurga. Kerana bagi seorang lelaki yang soleh, baginya 2 orang isteri. Dan isteri ini hanyalah akan didapati di kalangan wanita solehah di dunia. Subhanallah. Sebab apa? Bidadari is bidadari. Isteri ini dia akan jadi ketua bidadari. Maka ada ulama mengatakan jumlah yang paling ramai di syurga adalah wanita. Walau bagaimanapun di sana ada hadis Nabi menyatakan yang ramai juga di kalangan penghuni neraka juga wanita. Pertama, kerana perbuatannya sendiri. Yang kedua, kerana dia asbab ramainya lelaki na'udzubillah terjerumus ke limbah maksiat kerana dia. Jadi dia turut terheret sama dengan dia tidak menjaga dirinya daripada menjadi sumber fitnah, sumber ujian kepada lelaki. Jadi disebutkan, dan mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha wa hum fiha khalidun. Masya Allah. Allah bagi gambaran tentang gambaran syurga kepada kita, yang mana kediaman di bawahnya air mengalir, sungai mengalir. Ada tak rumah siapa-siapa dekat sini yang air sungai mengalir kat bawah? Tak ada. Terfikir tak nak buat rumah macam tu? Ada terfikir. Lepas tu bila tahi semayang, kita buat kaca kawasan sungai tu kan. Tahi semayang nampak ikan lalu, lepas tu kira ikan. Agak-agak kalau rumah kita lah ada sungai yang mengalir, rumah kita tu akan jadi macam mana? Sejuk lagi, tenang, damai. Bunyi-bunyian air mengalir, kemudian bunyian ikan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya nak cerita kisah benar seorang arkitek Jerman. Saya tak ingat Jerman ataupun Perancis yang saya baca. Dia arkitek terulung lah. Bukan zaman dahulu kala, sekarang. Arkitek dunia lah, peringkat dunia ni, hebat sangat ni. Sampai binaan dia ni untuk binaan yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Dia ni dipanggil ke sana ke sini, ke mana-mana lah. Dan binaan dia banyak mengambil inspirasi daripada Al-Quran, cerita-cerita gambaran syurga. Sehingga satu ketika dikatakan arkitek ni, dia cuba bina rumah dia, dibina di atas sungai. Dia memang buat, sebab dia arkitek, dia kaya raya, memang dia mampu. Setelah selesai dia buat binaan, tak sempat pun dia duduk, dia perlu keluar negara, lebih kurang dalam sebulan 2 bulan macam tu.
Bila dia pulang semula setelah penat berbulan-bulan buat kerja tanpa henti, selesai kerja dia, sebelum dia ke rumah dia singgah dulu rumah yang dia bina berdasarkan gambaran yang dibaca dalam Al-Quran, sebab dia jumpa banyak kali Al-Quran cerita tentang rumah di bawahnya mengalir sungai. Kemudian bila dia masuk duduk berehat di rumah tersebut lebih kurang dalam 10 minit, tiba-tiba dia rasa segala penat, stres dia semua hilang. Dia rasa tenang, dia rasa damai yang tak pernah dia rasa. Sedangkan dia memiliki rumah yang lebih indah daripada binaan tu, yang lebih besar, yang lebih canggih. Kemudian bila dia perhatikan apakah yang menyebabkan dia rasa hilang semua keresahan, kerisauan, keletihan, lebih kurang dalam 10 minit je. Barulah dia perasan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Seolahnya itulah terapi yang sangat hebat daripada alam ciptaan Allah. Manusia hari ini cuba buat satu lagu, buat muzik, buat itu ini untuk mendatangkan ketenangan. Bahkan kadang-kadang zikir-zikir pun dialunkan dengan muzik-muzik yang tak dibenarkan, dengan alunan yang tidak pun melembutkan hati. Subhanallah. Okey. Ni kita tahu anak kapten ni. Okey. Betul tak ni? Boleh percaya tak? Boleh ya? Dia letak, dia lari kan? Subhanallah. Kemudian arkitek ni dia terus keluar cari masjid, dia cari imam, terus dia lafaz syahadah. Lalu pihak masjid, wakil masjid tu, imam tanya, kenapa kamu macam secara drastik? Dia kata hanya dengan dia buat binaan tu, dia kata memang benarlah ini baru sungai di dunia, belum lagi sungai yang betul-betul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia telah merasainya, dan dia telah melaluinya dan menikmatinya. Masya Allah. Allah tanam dia sebab apa? Orang yang mahir dalam bab arkitek, dia paling tahu. Sebab dia diminta oleh ramai klien macam mana nak bina satu kediaman yang tenang, yang damai, yang boleh hilangkan stres. Mungkin dalam pengalaman dia dah cuba banyak-banyak cara. Akhirnya tiba-tiba satu ketika inilah binaan yang terbaik. Ini baru peringkat dunia. Allah terus tanam keimanan ke dalam hatinya. Lalu dia terus masuk Islam. Dia beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Di antara hadis Nabi SAW digambarkan di dalam syurga Allah kelak, setiap ahli syurga dikurniakan lebih kurang dalam 1000 orang khadim ataupun pembantu. Nak kata apa? Maid. 1000 orang. Berkeruk je nampak. Duduk fikir nak buat apa 1000 orang tu kan? Tak payah fikir lagi. Macam confirm syurga kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Subhanallah. Saya dengar ceramah ni daripada Ustaz Wadi Anwar. Ada banyak mafhum-mafhum daripada hadis Nabi, hadis-hadis Nabi, riwayat itu, riwayat ini. Setiap ahli syurga Allah diberikan kepadanya lebih kurang 1000 orang khadam ataupun pembantu. Kita fikir ni, orang suka fikir kan, untuk apa? Hari ini di antara orang terkaya di dunia, iaitu Sultan Brunei. Masya Allah. Dia juga orang yang beriman, dia melaksanakan perintah Allah. Siapa tahu dia ada berapa biji kereta? Dulu ada viral dulu, dia memiliki lebih kurang dalam 5000 biji kereta. Dia ada gudang yang besar untuk menyusun kereta-keretanya. Bayangkan kalau 5000 kereta, dia perlukan berapa orang untuk pagi-pagi hidupkan kereta dia? Berapa orang untuk jaga, untuk bersihkan kereta dia? Saya cuma bagi sedikit gambaran. Kalau hari ini bukan dia saja, ada ramai lagi orang kaya-kaya dunia. Ini baru dunia, tak ada apa-apa di sisi Allah. Allah bagi nikmat kepada sesetengah orang. Kalaulah di dunia boleh seseorang itu memiliki nikmat yang begitu banyak, dan tak mustahil sedikit pun di akhirat kelak, kita tak tahu sebab apa kurniaan Allah kepada orang yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah. Orang yang terakhir masuk syurga Allah, hadis ini masyhur, selalu dengar dah kita ni.
Lelaki yang terakhir masuk ke syurga Allah, maksudnya dia paling lama di azab dan neraka Allah. Membawa maksud dia dikurniakan syurga yang paling rendah. Syurga yang paling rendah. Sampai dia masuk sampai ke pintu syurga, lalu dia berkata, ya Allah, mungkin syurga dah penuh. Allah kata, masuklah, masuk ke dalam syurga. Dia keluar balik, dia masuk, dia keluar balik, ya Allah, mungkin syurga dah penuh. Kemudian sampai kali ketiga, Allah kata, masuklah ke dalam syurgaku. Dia masuk, dia keluar balik, ya Allah, mungkin syurga dah penuh. Sebab baginya dia orang yang terakhir. Ramai sangat dah masuk syurga. Bukanlah kerana dia mengejek ataupun tak yakin dengan Allah, cuma dia tak yakin dengan diri dia. Adakah dia ada ruang untuk ditempatkan di syurga Allah? Lalu apa jawapan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi masa baca hadis ni, Nabi tersenyum, Nabi gelak. Sebab Nabi rasa lucu dengan perbualan orang yang terakhir untuk masuk syurga Allah. Apa jawapan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi bersabda, Allah pun menjawab, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Bagi kamu, untuk saiz syurgamu, ini orang yang terakhir masuk syurga ni, syurga yang paling rendah ni, darjat yang paling rendah ni. Bagi kamu, umpama dunia dan langit, bumi dan langit, syurga seluas bumi dan langit, dan 10 kali ganda daripadanya. Langit ni, satu lapis langit, para jemaah sekalian, antara langit dengan bumi, kalau daripada pandangan langit, bumi ni macam pasir halus, tak boleh nampak dengan biji mata kasar. Langit pula ada 7. Jadi para ulama mengatakan, luasnya syurga Allah untuk si fulan ini, tak boleh nak bayangkan luas mana, sebab manusia tak pernah sampai walaupun langit pertama, dan tak tahu berapa luasnya langit. Sebab bumi akan menjadi sangat kecil dibandingkan dengan langit. Allah sebut bagi kamu, syurga bagi kamu seluas antara bumi dan langit. Langit ini termasuk 7 lapisan langit. Dan Allah gandakan lagi kali 10 kali ganda daripada itu. Jadi pelik ke tak pelik kalau ada 1000 pembantu? Tak pelik. Besar sangat, Masya Allah. Sebab itu kenderaan yang akan digunakan adalah burak, laju daripada kilat. Kita nak ziarah mak kita, nak ziarah adik-beradik kita, nak pergi sana, nak pergi sini, sampai saja. Siapa yang berniat untuk ada anak, di dunia ini Allah uji tak ada anak, di akhirat kelak dia kembali semula bersatu dengan suaminya. Dia nak anak, diberitahu bila dalam syurga kelak isterinya akan menikmati juga saat mengandung, tapi keadaan waktu yang sangat singkat, lalu dia melahirkan. Nak berapa orang? Semua boleh di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan melahirkan tanpa sakit. Dan mungkin inilah jawapan kepada mereka yang dah nikah 10 tahun, 15 tahun. Allah nak beri anak di syurga Allah tanpa sakit. Dan Allah akan berikan kebahagiaan dengan anak-anak yang ramai, yang tidak melalui kesusahan, kepayahan, sakit seperti mana di dunia, dan cabaran dalam membesarkan anak. Subhanallah. Ada orang bayangkan, Ustazah, syurga ni macam, dia bayang macam suasana semua orang taat, memuji Allah, semayang, berzikir. Di dalam hadis Nabi digambarkan, di syurga kelak tak ada lagi salat, tak ada lagi zikir, tak ada lagi puasa, tak ada lagi amal soleh. Di situ adalah tempatnya yang benar-benar kita akan berehat, benar-benar kita akan senang lenang, kita tak ada buat apa-apa. Itu adalah sebaik-baik ganjaran untuk hasil susah payah kita di dunia, melakukan segala amal soleh, hasil daripada sabar kita tentang ujian-ujian, kesakitan, kesempitan, kesedihan daripada Allah. Sebab itu disebutkan ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Apa yang kita buat di dunia ini, kita hanya tinggal untuk memetik saja di akhirat kelak. Dah tak adalah proses menanam, dah tak adalah proses-proses nak tanam itu, tanam ini, buat susah payah. Di syurga kelak adalah saatnya kita untuk menikmati semua hasil yang kita buat di dunia sekarang. Masya Allah, Allahu Akbar. Para jemaah yang saya kasihi, minta izin minum air sikit ya. Semangat kan bercakap. Allahu Akbar. Sekarang pukul berapa ya? Lebih kurang dalam 20 minit.
Baiklah. Sekarang saya nak kita sama-sama nak memahami, nak baca, nak belajar. Dari dalam ni dia bawakan tentang keadaan. Ini tajuk dia ni. Orang yang pertama masuk syurga. Nak tahu tak siapakah orang pertama masuk syurga? Agak-agak siapa? Datin jawab, Hajar jawab, Nabi masuk dulu ke dalam syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang, oh ya ke? Takut pula kan? Ada hadiah ke kalau betul kan? Allahu Akbar. Memang sebenarnya Nabi Muhammad dipanggil terlebih dahulu. Yang paling awal dipanggil masuk syurga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan masuk dulu ke dalam syurga, sehinggalah Nabi akan menunggu setiap daripada umatnya dihisap. Nabi akan bersama dengan setiap orang, setiap satu umatnya ketika dihisap. Nabi akan ada di sisi. Allahu Akbar. Subhanallah. Betapa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahu Akbar. Syukur ibu-ibu sekalian, kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kita minta, tanpa doa. Allah pilih nama roh jasad kita untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jaga kita, Nabi bimbang tentang kita, Nabi takut tentang kita, Nabi risau tentang kita daripada dulu. Sampailah kita dalam kubur, Nabi bagi pesan pula, kalau kamu nak selamat daripada azab kubur sekian-sekian. Nabi bagi kita semuanya. Di padang mahsyar pula Nabi tunggu kita, Nabi akan cari kita. Bahkan setiap orang daripada kalangan umat Nabi Muhammad, Nabi akan tunggu saat dia dihisap di hadapan Allah. Dan digambarkan ketika kita dihisap, apabila dibentangkan amal soleh, Rasulullah meminta-minta dengan Allah, ya Allah terimalah amalnya, ya Allah terimalah. Mungkin ada amal soleh kita bercampur riak, takabur, ujub, tapi Nabi minta dengan Allah, ya Allah terimalah amalannya, ya Allah tolonglah terima. Kemudian apabila dibentangkan dosa maksiat daripada kita, Rasulullah ketika itu akan meminta daripada Allah, ya Allah ampunilah dia, hapuskanlah ya Allah, padamkanlah keburukannya itu, ampunilah dia ya Allah. Rasul tidak akan meninggalkan seorang pun di kalangan umatnya selagi mana tak selesai hisab. Sedaya upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan umatnya, beri syafaat kepada umatnya. Dan digambarkan apabila semua dah masuk syurga, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad takkan masuk lagi, tapi Nabi Muhammad pergi jumpa malaikat Malik yang menjaga neraka. Wahai Malik, adakah dari kalangan umatku yang ada masuk ke dalam neraka? Dan apabila sekiranya ada, lalu Nabi Muhammad akan cuba tarik sedaya upaya, akan cuba meminta-minta dengan Allah supaya boleh ditarik masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, tidak ada lelaki, tidak ada manusia yang lebih menyintai, menyayangi dan merindui kita melebihi daripada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada saat ini kita tidak ada sebab untuk kita kuat, kita kehilangan suami contohnya, kita kehilangan anak-anak contohnya, tak ada siapa-siapa bersama kita, kita bangunlah untuk satu cita-cita, satu keinginan, satu kerinduan kepada lelaki, kepada seorang individu susuk tubuh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sangat menyayangi dan menyintai kita, melebihi kita menyayangi dan mencintai diri kita sendiri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aku dan engkau, aku dengan kamu, Nabi kata, umpama seorang lelaki yang menjaga unggunan api, jaga unggunan api yang menghalang setiap kalkatu daripada menghinggapinya. Kalau kita sekarang tak ada unggunan api, kita ada lampu kan, ada musim tertentu kita nampak kakatu pergi hurung. Kakatu tu dia punya sayap akan terbakar, lalu dia menggeleteklah jatuh, lalu dia mati. Nabi kata, aku dengan engkau, aku dengan kamu wahai umatku, umpama seorang lelaki yang menjaga unggunan api daripada dihinggap, dihurung oleh kakatu. Namun sedaya upaya aku menghalang
tetap juga kalian ingin ke arah menuju kepada api tersebut. Nabi kata, aku sedaya upaya wahai umatku untuk menjaga kamu daripada api neraka Allah. Aku akan cuba sedaya upaya. Namun masih lagi di kalangan kamu yang masih lagi menuju ke jalan-jalan menuju kepada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Jadi di dalam hadis ini diberitakan, Ibnu Al-Mubarak berkata, kami diberitahu oleh Abdul Wahab riwayat sekian-sekian berkata, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, beritahulah kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang berada di depan Allah pada hari kiamat. Seorang sahabat ni tanya, bagi tahu pada kami siapakah orang yang akan berada di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang yang takut, tunduk, bertawaduk dan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itu bertanya lagi, adakah mereka yang pertama sekali masuk syurga? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Bukan mereka orang yang pertama sekali masuk syurga, walaupun mereka itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjawab, orang yang pertama sekali masuk syurga ialah orang fakir miskin. Fakir miskin akan mendahului manusia lain untuk memasuki syurga. Akan keluar dari sana para malaikat sambil berkata, kembalilah kamu ke tempat hisab. Mereka lalu menjawabnya, untuk apa kami dihisab? Demi Allah, kami tidak diberikan suatu harta pun di dunia, sedangkan kami ditahan dan dibiarkan hidup di sana. Kami juga bukan para raja yang adil ataupun zalim. Akan tapi telah datang kepada kami ketentuan Allah, maka kami beribadah padanya sehingga saat kematian datang kepada kami. Setelah itu dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga itu. Itu adalah sebaik-baik nikmat bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah. Hadis Nabi seterusnya, Nabi bersabda, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan orang-orang fakir miskin. Sesungguhnya Allah akan bercakap pada hari kiamat kelak, mana sahabatku daripada makhlukku? Allah akan bertanya di pada mahsyar kelak, mana sahabatku daripada kalangan makhlukku? Para malaikat bertanya, siapakah mereka itu ya Tuhan kami? Allah Subhanahu wa taala menjawab, orang fakir miskin yang sabar dan redha dengan ketentuanku, masuklah mereka ke dalam syurga. Mereka masuk ke dalam syurga, mereka makan dan minum, sedangkan orang kaya ketika itu masih dihisap dalam keadaan ragu-ragu. Hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, fakir miskin daripada kalangan muhajirin akan masuk syurga sebelum orang kaya dari kalangan mereka yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah ada ditanya, berapakah jarak 500 tahun tu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah menjawab, 500 tahun, setahun itu berapa bulan? Setahun itu 500 bulan. Kita kalau kat dunia ni sekarang, setahun ada berapa bulan? 12. Tapi setahun di akhirat ibarat 500 bulan. Kemudian ditanya lagi, Nabi menjawab, sebulan berapa hari? Nabi menjawab, sebulan 500 hari. Kita sebulan 30 hari. Kemudian ditanya lagi, sehari berapa lama? Nabi SAW menjawab, sehari sama dengan 500 daripada apa yang kamu kira. Yang kamu kira-kira tadi sehari umpama 500. Sebab itu ada disebutkan dalam hadis Nabi, hisab yang paling pendek di akhirat kelak 50,000 tahun. Subhanallah, lamanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tadi duk cerita seronok-seronok pasal syurga kan. Lepas tu sekarang kita muhasabah sikit. Nabi berpesan, berhati-hati kamu dengan urusan fakir miskin. Ada suara-suara hari ni yang kata, orang miskin ni ramainya yang malas. Orang miskin ni dia tak nak ubah hidup dia. Kalau dia berusaha takkanlah dia jadi miskin. Kalau tak nak miskin, berubahlah. Ini mak ayah miskin, lahir miskin, membesar miskin, lepas tu keturunan miskin.
Lepas tu kemudian ada suara-suara kata, saya dulu pun lahir miskin, usaha keras apa semua, akhirnya berjaya, saya keluar daripada kemiskinan. Contoh, subhanallah. Saya cuma sebut perkara ni supaya kita kena sedar satu perkara. Sampai hari kiamat akan ada golongan kaya. Sampai hari kiamat akan ada golongan miskin. Takkan berhenti kitaran ini. Sebab itu adanya zakat dalam Islam. Akan sentiasa ada yang Allah lebihkan rizki bagi mereka. Akan ada orang yang Allah menahan rizki untuk mereka. Dia dah usaha, dia dah ikhtiar, dia dah buat, tapi Allah tetap menahan rizki untuknya. Lalu dia sabar, dia redha dengan ketetapan Allah. Maka dengan syarat dia beriman, dia bertakwa, dia solat. Semua ni lah. Bukan sekadar dengan dia miskin je. Bukannya dia berbangga dengan kemiskinannya. Dan ni nampak macam ni. Masuk syurga awal daripada macam tu. Kalau dia tak solat, kalau dia tak puasa, dia tak beramal soleh, dia bukan dalam golongan ni. Tapi Nabi sebut antara golongan pertama yang akan masuk syurga dulu, fakir miskin yang redha dengan kemiskinan, dan mereka melebihkan waktu yang banyak. Sebab mereka ada masa yang banyak, kerana tak banyak masa yang diperlukan untuk menguruskan harta. Akhirnya mereka juga kurang dihisap. Nak hisap apa? Bila dia nak melangkah masuk syurga, malaikat suruh dia patah balik ke tempat hisap, ke mizan. Pergi balik tempat hisap. Lalu mereka pun menjawab, kami tidak ada apa-apa untuk dihisap. Kita cuba ambil satu masa, ambil kertas, ambil pen. Cuba kita tulis setiap helai baju yang kita ada. Bukan sekarang, start daripada remaja dulu. Kan semua akan dihisap. Kalau kira sekarang, 1, 2, nak hisap satu-satu. Semua pakaian dalam rumah, luar rumah, semua pakaian saja mungkin 1 hari tak habis. Yang tahun lepas, yang sebelum tu, yang lama-lama. Lepas tu pergi ke dapur pula. Cuba tulis setiap barang yang ada di dapur. Ada berapa banyak sudu, ada berapa banyak galpu, ada berapa banyak ni tupperware yang tak guna, yang sayang dalam kotak lagi. Meninggal dulu sebelum tupperware. Banyak mana periuk-periuk belanga yang kita beli mahal murah yang tak guna pun. Subhanallah. Kadang kita tak tahu dalam rumah kita ada banyak harta. Saya sebelum duduk rumah sendiri 6 kali pindah rumah. Setiap kali nak pindah rumah, sebab kita menyewa sebelum tu kan, setiap kali tu kata 1 lori je ni, lori 3 tan ke 5 tan, 1 lori je ni, sekali je ni, tak banyak pun barang. Bila dah start angkut-angkut 3 kali trip. Padahal yang kita guna harian tak banyak. Kita guna gelas yang sama, pinggan mangkuk yang sama, baju yang kita ulang sekian-sekian. Rupanya ada banyak harta yang kita tak manfaatkan, kita tak guna. Semua itu akan jadi beban kelak. Semua itu akan jadi dihisap. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Masya Allah. Yang bercakap pun takut ni. Takut-takut balik sama juga. Masya Allah, Allah Akbar. Sebab itu saya ada seorang sahabat kan, saya tengok satu hari dia punya iklan tak berhenti. Lepas setiap hari dia iklan. Kejap dia iklan baju, nak bagi saja baju elok-elok, baju cantik. Kejap dia iklan kain telekong, kejap dia iklan barang dapur, kejap iklan handbag. Sampai 10 handbag. Saya kata banyaknya handbag. Iklan kasut, ni nak bagi saja yang murah, yang mahal, apa semua. Siapa yang nak beli, dia akan sedekahkan. Kemudian saya mesej dia, saya kata kenapa iklan tak berhenti-henti ni? Ada masalah kewangan ke sampai jual semua barang apa semua ni? Dia kata tak. Dia cuba sedaya upaya untuk meminimalkan apa yang dia ada, sebab dia sangat takut untuk dihisap oleh Allah. Subhanallah. Maksudnya mungkin dia dapat satu kesedaran, lepas tu dia terus buat. Kita sedar banyak kali dah sedar kan, ceramah pasal ni dah banyak. Nak buat, wallahu a'lam. Masya Allah. Sebab itu, kenapa fakir miskin dia antara yang terawal masuk syurga? Sebab dia tak banyak dihisap. Pasal baju sekejap selesai, pasal dapur sekejap selesai, pasal harta yang dia miliki, dia tak ada harta untuk masa saat dia mati, dia tak ada harta.
Dalam keadaan tak ada apa-apa, mungkin sangat sedikit, maka hisab mereka sangatlah sekejap. Jadi pengajaran yang kita dapati daripada hadis ini, Nabi berpesan berhati-hati dalam urusan fakir miskin. Jangan kita menjadi orang yang mengherdik fakir miskin. Jangan kita menjadi orang yang memandang hina kepada fakir miskin kerana kita nampak mereka itu terhina dengan pakaiannya, dengan rumahnya yang kotor mungkin. Ada orang kata kalau orang miskin je kotor, kenapa tak boleh jadi bersih? Tak semestinya miskin itu kena kotor. Memang betul ada orang kotor, tapi di luar sana ada juga orang ada harta tapi tetap kotor juga. Jangan disebabkan di depan mata kita ada orang miskin, orang susah, rumahnya kotor, tapi hati kita pula jadi kotor dengan menghinanya. Subhanallah. Untuk jadi orang miskin bukan mudah. Kata senanglah, tunggu orang suap je. Mereka setiap hari berlawan dengan perasaan apa? Melihat bagaimana anak-anak kecil orang miskin melihat anak orang-orang yang senang. Pakaian bagus, kereta bagus, makan sedap dan sebagainya, Masya Allah. Mereka berlawan perasaan itu setiap hari sampailah mereka meninggal dunia. Saya baca satu kisah yang ditularkan semula dalam minggu lepas oleh seorang pengacara program tu. Saya tahu masa dah habis kan? Kisah seorang ibu, dia India. Maksudnya bukan Islam, non-Muslim. Ada 5 minit lagi, non-Muslim. Yang mana kisah ni 2015 tak silap saya. Yang anaknya darjah 5 ke darjah 6, yang bunuh diri, gantungkan diri. Dalam gantungkan dirilah, bunuh diri, menggantungkan diri. Kemudian dia jumpa satu nota daripada anaknya. Nota anak tu dia tulis, ibu, mak, macam tu lah, selepas ini makanan tak perlu dibahagi 5, cukup bahagikan 4 saja. Masya Allah. Memang sedih. Baca nota anak tu memang sedih. Selepas ini mak cuma perlu bagikan makanan kepada 4, bukan 5 lagi. Saya tidak mahu menjadi beban kepada mak lagi. Macam itulah umpamanya. Bila saya baca rentetan kisah ni Malaysia lah ni, berlaku di Malaysia ni. Kisah seorang kanak-kanak lelaki India yang bunuh diri, menggantungkan dirinya. Rupanya rentetan tu dah berlaku beberapa hari sebelum tu. Bagaimana dia didenda di sekolah, di bawah terik matahari sebab dia memakai kasut yang kotor. Dan itu satu-satunya kasut yang dia pakai dah bertahun-tahun. Bersih macam mana pun takkan nampak bersih dah. Koyak, kotor. Kemudian ada beberapa peralatan, mungkin ada beberapa buku yang dia tak ada, lalu dia didenda. Maksudnya hari-hari juga dia menghadapi ujian demi ujian yang meruntun jiwa kanak-kanaknya. Kesedihan berhari-hari. Dan kemuncak tu saat sebelum dia mengambil nyawa dia sendiri, bunuh diri. Masa tu ibu dia tak tahu anak dia sedang menanggung stres yang sangat dahsyat. Anak lelaki dia ni minta, dia ibu tunggal, suami tak bertanggungjawab, rasanya anak 4 orang macam tu lah. Kemudian balik daripada sekolah, dia minta 20% daripada mak dia. Sebab rakaman ni yang dibuat oleh pengacara ni dan ada video. Dia kata masa anak dia minta 20%, dia jawab pada anak ni, mak tak ada 20%, 5 sen, 1 sen pun tak ada. Dan dia kata memang masa tu dia tak ada walaupun 1 sen. Tapi dia tak tahu jawapan itu telah menghancurkan hati anak dia. Yang dia fikir mungkin ketika itu anak minta 20% nak beli aiskrim untuk hiburkan sikit hatinya, dah duka berapa hari ni. Dia tak tahu anak dia sedang berlawan dengan kesedihan demi kesedihan. Malu jadi orang miskin, sedih jadi orang miskin, sempit jadi orang miskin. Boleh tengok anak orang lain, kawan-kawan dia boleh beli apa saja di kantin sekolah, sedangkan dia hanya kelaparan hari-hari, kelaparan, tak ada makanan untuk dimakan. Selepas itulah dia jumpa anak dia mengantungkan diri. Masya Allah, subhanallah. Ini situasi yang berlaku di persekitaran kita. Sebenarnya masih ramai lagi fakir miskin. Sebab itu hadis Nabi, ada Nabi sebut, barang siapa yang berpagi-pagi, tak berpagi-pagi pun tak kiralah waktu bila pun, menempuh satu perjalanan memenuhi hajat keperluan saudaranya, lebih Allah cintai daripada beriktikaf di masjid di rumah Allah selama 1 tahun.
Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Nabi ada bersabda, hadis ni ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau siapa nak cari matan hadis ni, tapi nak disebutkan dalam hadis yang lain, nak beritakan tentang kelebihan i'tikaf. Nabi ada sebut i'tikaf satu hari beriktikaf di masjid. Kita tak pernah dapat iktikaf satu hari 2-3 jam pun dah tak senang duduk dah. Siapa yang beriktikaf satu hari penuh 24 jam akan dibinakan antara dia dengan neraka 3 parit. Lalu Nabi menyebutkan setiap satu parit itu di antara timur dan barat. Jangan bayang parit dekat rumah kita ya. Satu parit jarak di antara timur dan barat, besar, luas. Satu hari i'tikaf akan dibina 3 parit menjauhi daripada neraka. Bayangkan kalau kita ada satu rutin mencari fakir miskin, mencari saudara mara kita, tak kiralah agama berbeza pun, kalau kita jumpa lalu kita memberikan pertolongan hajatnya, keperluan hidupnya, Allah mengganjarkan, Allah lebih mencintai daripada i'tikaf selama 1 tahun. Satu hari pun jauh jarak begitu. Mudah-mudahan kita bukan sekadar memiliki mahar untuk syurga Allah, tapi kita ada junnah, perisai yang tebal, perisai yang kuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ada sebut juga dalam hadis yang lain, Nabi kata, bukanlah seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah itu, Nabi kata ini dalam kitab Wasayal Iman, wasiat iman. Nabi kata orang yang dekat dengan Allah itu bukan kerana ibadahnya yang banyak, solatnya banyak, puasa yang banyak, tetapi kerana hatinya ada keprihatinan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu Nabi sangat menitik beratkan kepada kita ni. Allah beri kita banyak nikmat para jemaah sekalian. Sebabkan nikmat yang terlalu banyak itulah kita jarang rasa sakit, pedih, lapar dan sebagainya, Masya Allah. Maka sekurang-kurangnya sebagai tanda syukur kepada Allah, kita perlu memiliki hati yang prihatin, yang ada belas kasihan kepada fakir miskin. Fakir miskin ni kadang kita memang tak nampak. Kita memang tak nampak, semua nampak okey je. Kita memang kena jejak, kita kena cari. Saya pernah berborak dengan orang Seremban 2 ni, dengan wakil daripada jemaah di sini. Dia kata, betul Ustazah, bila saya pergi situ-situ, boleh tanya Puan Rahizah, kan isi kapten kita kan, pengerusi masjid kita kan, surau kita ni kan. Siapa yang nak ikut kerja kebajikan? Ada orang kata Seremban 2 ni tak ada orang miskin Ustazah, rasa semua kaya belaka. Macam tu kan. Ke tiba-tiba kita rasa kita miskin pula ni. Allahu Akbar. Maksudnya dia kata, ya Allah betul, bila dah cari jumpa banyak kes sampai tak terkejar. Kalaulah seorang di kalangan kita ni, Masya Allah, pegang satu keluarga je, yang hadir lebih kurang dalam mungkin 200 orang, 200 orang pegang 200 keluarga, Masya Allah, Subhanallah, binalah suatu mahar untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah semalam pergi ke masjid, ada masjid Ibnu Abbas di KL tu. Dia kata ada orang yang kata, Ustazah sini tak tahulah siapa orang susah. Lepas tu ada terus orang yang jawab. Dia kata, mari ikut saya. Ada selang berapa tak jauh pun kawasan sana, ada ramai yang betul-betul miskin. Anak 7 orang, 8 orang, ayah kerja jaga je apa, makan minum. Saya pergi ada beberapa rumah flat yang tak jauh daripada sini. Anak 8 orang bila buka peti ais kosong, saya kata dah berapa hari makan nasi dengan garam saja. Ketuk pintu rumah orang nak pinjam RM10 untuk anak 8 orang makan. Saya cakap bukan kosong, bukan saja-saja ibu-ibu sekalian. Maksudnya masyarakat kita ini belum sampai betul-betul masyarakat yang prihatin. Prihatin bukan masuk holo-holo macam tu je, tapi keluar pergi cari. Sebab itu Nabi sebut, tidak dikatakan kamu orang yang beriman. Kamu takkan dikatakan orang yang beriman selagi mana kamu bukan orang yang beriman, bukan orang yang ada iman. Sekiranya kamu kenyang, sedangkan ada jiran-jiran kamu, ada di sekitar kamu, ada yang kelaparan. Orang miskin dia menyorok dalam rumah dia, dia malu, nak keluar malu. Ada makanan rumah terbuka, surau terbuka, dia orang tak datang. Ada kenduri kahwin pun dia segan. Memang golongan seperti ini dia akan malu, dia akan rasa terhina, dia segan. Nak datang kuliah pun dia malu. Sebab apa? Dia rasa dia tak boleh bergaul dengan masyarakat ramai ni.
Dia segan dengan pakaiannya, dengan anaknya dan sebagainya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sedikit iktibar dan pengajaran pada petang yang barakah ini. Bila kita bacakan tentang hadis Nabi SAW, di antara orang yang pertama masuk syurga Allah di kalangan fakir miskin, sehingga Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin. Kita takkan berani doa ni. Wa amitni miskinan, matikanlah aku sebagai orang yang miskin. Wanshurni ma'a miskinan, dan bangkitkan aku bersama dengan orang miskin. Sebab Nabi kata, bila aku diperlihatkan di kalangan penghuni syurga, ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin. Jadi insya-Allah sekiranya kita menyantuni orang fakir miskin, tatkala mereka nak masuk ke syurga, mereka akan tarik kita sama. Ya Allah, dialah yang banyak bantu aku di dunia dahulu, ya Allah. Makcik ni lah, hajah ni lah tak henti hantar makanan untukku, ya Allah. Dialah yang belanja, dialah yang menanggung pengajian anakku, bagi belanja harian ke sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kita sama-sama menjadi antara golongan yang pertama masuk syurga Allah, kerana mereka akan menarik kita sama. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Berhentikanlah hidup dalam keadaan sandiwara, dalam angan-angan, berangan nak syurga Allah. Hidup dalam keadaan urusan kita saja. Balik rumah, keluar rumah, pergi ke situ, pergi ke sini, kan rumah anak, kan rumah cucu, kan pergi beli barang, kan ini je kehidupan kita. Pergi masjid, pergi ini, subhanallah, umrah setiap tahun, sedangkan ada orang susah di sekelilingnya. Masya Allah. Maka kita insya-Allah menjadi seorang khalifah yang benar-benar khalifah, iaitu wakil Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan bumi Allah ini. Menjadi wakil Allah, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita sehat dan sebagainya, untuk kita membantu sesiapa di sekeliling kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang paling afdal, bantu saudara mara kita dulu. Cari mak saudara, tok saudara, siapa-siapa sepupu, sepapat, mana ahli saudara ini lebih afdal. Cari dulu kaum kerabat. Sebab ini disebut dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah tidak memandang sedekah orang yang memberi kepada yang jauh, tapi mengabaikan orang yang dekat. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, saya kira sekadar itu sahaja. Sebenarnya peringatan itu untuk diri saya terutamanya, untuk diri saya sendiri. InsyaAllah kita menghimpun mahar-mahar untuk syurga Allah, dan kita membina tembok yang tebal daripada api neraka Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada para jemaah sekalian. Mohon maaf sekiranya ada terguriskan hati dan sebagainya. Saya tidak lari daripada salah dan silap juga kekurangan. Sekian, wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.